China cuba untuk meminta serancangan Trump dan menyertai program nuklear Arab Saudi melalui pintu belakang. Pergerakan ini menimbulkan amaran kuat pada hari Khamis, 31 April 2026. Kerana Beijing muncul tepat ketika Arab Saudi sedang tertekan akibat perang dengan Iran, ketakutan diteluk dan keperluan mendesak untuk tenaga serta keselamatan. Apa yang kelihatan seperti rundingan teknikal mengenai reaktor telah bertukar menjadi perebutan kuasa secara langsung. Di satu pihak, Trump cuba memastikan Riyadh kekal di bawah perlindungan Amerika, manakala di pihak lain, China cuba mengambil kesempatan ke atas sebuah rantau yang letih, gelisah dan terdedah. Arab Saudi mahu meneruskan program nuklear awamnya. Alasan rasmi adalah mudah, menjana tenaga, menjimatkan minyak, menyokong projek industri baharu dan mengekalkan transformasi ekonomi kerajaan itu. Tetapi program ini bukanlah satu projek biasa. Tenaga nuklear di Timur Tengah tidak pernah dilihat sebagai sekadar isu tenaga. Ia menyentuh soal keselamatan, persaingan dengan Iran, keseimbangan serantau dan pengaruh kuasa-kuasa besar. Di ruang inilah China melihat satu peluang. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik dan standard credibility Milson Alves. Beijing tahu bahawa orang Saudi mahukan kepantasan, tahu bahawa Riyadh mahukan jaminan terhadap Iran, tahu bahawa perang telah melemahkan kerajaan dan tahu bahawa sebarang kelewatan dari Amerika Syarikat boleh digunakan sebagai senjata politik. Oleh itu, China tidak muncul sebagai rakan kongsi yang neutral, sebaliknya muncul sebagai kuasa yang berminat untuk melemahkan Trump. Membuka ruang dalam pakatan Amerika dengan orang Saudi dan meletakkan juru teknik mereka, kontrak mereka dan wang mereka dalam sektor strategik. Pada 18 November 2025, Trump menerima Mohammed bin Salman di Washington dan mengumumkan fasa baru dalam kerjasama antara Amerika Syarikat dan Arab Saudi. Rumah Putih menganggap pertemuan itu sebagai satu pencapaian penting. Terdapat persetujuan dalam bidang pertahanan, tenaga nuklear awam, kecerdasan buatan, pelaburan dan penjualan persenjataan canggih. Reuters melaporkan bahawa komitmen Arab Saudi dengan Amerika Syarikat mencecah kira-kira $1 trilion. Mesej daripada Trump jelas, beliau harus terus berada di tengah-tengah strategi Amerika di Timur Tengah. Tetapi China melihat kelemahan dalam rundingan ini untuk memajukan teknologi nuklear Amerika. Arab Saudi perlu berdepan dengan peraturan, pemeriksaan, had, dan tekanan daripada Kongres Amerika Syarikat. Washington mahu menghalang program Arab Saudi daripada membuka jalan untuk pengayaan uranium tanpa kawalan dan juga mahu mengelakkan perlumbaan nuklear daripada merebak ke seluruh rantau itu. Dari sudut pandangan Amerika, ini adalah soal keselamatan. Dari sudut pandangan China, ini adalah kelewatan yang sempurna untuk dieksploitasi oleh Beijing. Jadi, mereka menawarkan apa yang biasanya mereka tawarkan. Pada saat krisis, kelajuan, pembiayaan, dan kurang soal jawab secara terbuka nampak seperti satu penyelesaian. Tetapi ia boleh menjadi perangkap. China bukan sahaja mahu menjual reaktor, mereka mahu mewujudkan kebergantungan. Satu program nuklear memerlukan pembinaan, penyelenggaraan, bahan api, alat ganti, latihan, dan pemantauan selama berdekad-dekad. Sesiapa yang memasuki sektor ini tidak akan berada di situ untuk masa yang singkat, mereka akan kekal. Itulah sebabnya pergerakan China adalah berbahaya. Bagi Trump, jika Beijing berjaya memeterai perjanjian nuklear dengan Arab Saudi, kerugian Amerika bukan sahaja dari segi komersial, malah ia akan menjadi kekalahan geopolitik. China akan mula mengambil tempat dalam salah satu pakatan paling penting Amerika Syarikat di Teluk. Dan ini akan berlaku tepat pada masa Trump cuba menunjukkan kekuatan terhadap Iran dan menyusun semula rantau itu di bawah kepimpinan Amerika. Tekanan terhadap Riyadh semakin meningkat kerana Iran masih menjadi tumpuan utama krisis. Ketegangan di Selat Hormuz, risiko terhadap kapau, ancaman terhadap struktur minyak dan gas, serta ketakutan terhadap serangan baru telah meletakkan Arab Saudi dalam kedudukan yang sukar. Kerajaan itu mahukan perlindungan, mahukan tindak balas yang pantas, mahukan perlindungan menyeluruh dan China cuba mengubah rasa tidak selamat ini menjadi kontrak. Inilah bahagian yang paling serius dalam kes ini. Beijing tidak datang untuk menstabilkan rantau ini, tetapi datang untuk mengisi kekosongan. Ketika Arab Saudi berasa lemah, China muncul dengan janji sebagai alternatif apabila Washington menuntut kawalan. China menawarkan fleksibiliti. Apabila Trump cuba mengekalkan pakatan, Beijing cuba meyakinkan Riyadh bahawa ada jalan lain.
Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman, telah menyatakan bahawa kerajaan itu berhasrat untuk meneroka uranium sendiri, menghasilkan yellow cake dan membangunkan rantaian nuklearnya sendiri. Secara rasmi, semuanya dipersembahkan sebagai sebahagian daripada program awam. Tetapi di Timur Tengah, kemajuan seperti ini sentiasa membawa tafsiran strategik. Arab Saudi memerhati Iran, Israel memerhati Arab Saudi, Amerika Syarikat memerhati China, dan China memerhati semua orang untuk mencari peluang terbaik. Laporan Tactical Report menyatakan bahawa Riyadh telah menilai reaktor China sebagai laluan selari kepada perjanjian dengan Washington. Maklumat ini penting kerana ia menunjukkan bahawa China bukan sekadar menunggu. Ia sudah menjadi pilihan sebenar sekiranya Amerika Syarikat menjadi terlalu tegas. Bagi bin Salman, menyebut China meningkatkan kuasa tawar-menawar. Bagi Beijing, setiap perbualan sudah merupakan satu kemenangan kerana ia memberi tekanan kepada Trump dan menunjukkan bahawa pengaruh Amerika di Teluk boleh dicabar. China tahu bermain permainan ini. Mereka masuk dengan naratif teknikal, bercakap tentang kerjasama, tenaga bersih, pembangunan dan pembiayaan. Tetapi, di sebalik semua itu, terdapat satu strategi pengembangan. Mula-mula datang kontrak, kemudian datang juruteknik, pembekal dan akhirnya timbul kebergantungan. Dan apabila sesebuah negara bergantung kepada negara lain untuk mengendalikan teknologi nuklear, hubungan itu tidak lagi sekadar ekonomi. Trump cuba mengelakkan senario seperti ini. Dia mahu memastikan Arab Saudi kekal rapat dengan Amerika Syarikat, jauh daripada pengaruh China dan berada dalam satu struktur yang terkawal. Masalahnya ialah, Riyadh mahukan lebih daripada sekadar teknologi. Mereka mahukan jaminan pertahanan, mereka mahukan komitmen. Sudah tentu, jika Iran kembali mengancam Teluk, mereka mahu tahu sama ada Washington akan berdiri bersama kerajaan apabila krisis itu benar-benar berlaku dan sampai ke pelabuhan, saluran paip minyak dan pangkalan tentera. Itulah dilema yang dieksploitasi oleh China. Jika Trump bertindak tegas, Beijing tampil sebagai alternatif. Jika Trump terlalu berlembut, beliau akan menghadapi tentangan di dalam Amerika Syarikat. Jika berjanji untuk mempertahankan secara menyeluruh, pengaruh Amerika di Teluk akan meningkat. Jika tidak berjanji, bin Salman mendapat alasan untuk memandang ke arah China. Beijing memang bertaruh pada tekanan seperti ini. Perang dengan Iran telah menyebabkan rantau ini berada dalam keadaan gelisah. Teluk telah menyaksikan bahawa keselamatan tidak dijamin hanya melalui ucapan, bahawa laluan perdagangan boleh diancam, bahawa infrastruktur tenaga boleh menjadi sasaran dan bahawa kos krisis rantau dirasai serta-merta. Dan dalam suasana ini, China cuba menjual kepantasan seolah-olah kepantasan itu adalah keselamatan, tetapi kepantasan bukanlah keselamatan. Satu perjanjian nuklear yang dibuat di bawah tekanan boleh mencetuskan masalah yang lebih besar pada masa hadapan. Jika Riyadh menyerahkan sebahagian daripada program nuklearnya kepada Beijing, ia mungkin dapat mengurangkan tekanan Amerika dalam jangka masa pendek, tetapi akan membuka kebergantungan jangka panjang dengan kuasa besar yang menggunakan infrastruktur sebagai alat politik. China tidak menyertai projek strategik hanya untuk membantu, mereka menyertainya untuk mendapatkan kuasa. Arab Saudi mempunyai sebab yang kukuh untuk mencari tenaga nuklear. Kerajaan itu memerlukan elektrik untuk industri, pelombongan, bandar baharu, teknologi dan penyahgaraman. Dan juga mahu mengekalkan lebih banyak minyak untuk dieksport. Dalam hal ini, minat Arab Saudi adalah difahami. Masalahnya ialah siapa yang menawarkan diri untuk memegang kunci fasa baharu ini. Dengan Amerika Syarikat, ada pemantauan, pemeriksaan dan perdebatan awam. Dengan China, kurang bising tetapi juga kurang ketelusan. Risikonya bagi Trump ialah membiarkan Beijing mengubah keperluan mendesak Arab Saudi menjadi kemenangan. China sudah bersaing untuk pengaruh dalam perdagangan, pelabuhan, tenaga, mineral dan teknologi. Jika China juga turut serta secara agresif dalam program nuklear Arab Saudi, ia akan memperoleh kedudukan istimewa dalam masa depan tenaga di Teluk. Ini akan menjadi tamparan langsung terhadap kehadiran Amerika di rantau itu. Bin Salman menggunakan persaingan ini sebagai alat tekanan. Beliau tahu bahawa Washington tidak mahu kehilangan pengaruh dan beliau tahu bahawa Trump mahu menampilkan Arab Saudi sebagai sekutu yang kuat. Beliau tahu bahawa industri Amerika mahukan kontrak bernilai berbilion-bilion dan beliau tahu bahawa China bersedia untuk muncul sebagai alternatif sekiranya rundingan tersekat. Putera Arab Saudi bermain keras, tetapi Beijing bermain dengan lebih dingin lagi. China kuba menampilkan diri sebagai jalan keluar untuk sebuah kerajaan yang tertekan, tetapi pada hakikatnya mereka berusaha untuk mengubah kelemahan Arab Saudi menjadi pengaruh China. Wilayah ini sangat memerlukan kestabilan dan Beijing cuba menjual kehadiran strategiknya seolah-olah ia adalah bantuan dan Arab Saudi akan berada di antara dua kuasa besar.
mencuba untuk mendapatkan kelebihan tetapi berisiko menyerahkan kawasan yang terlalu sensitif kepada pihak yang tidak benar-benar komited terhadap keselamatan Teluk. Jika Arab Saudi menerima penyelesaian yang terlalu mudah, Teluk mungkin akan menyedari lewat bahawa jalan pintas China menuntut harga yang tinggi. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves News.